5.30 petang. Bersama saya Kamarudin Haji Abdullah dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sari berita utama. Kerajaan setuju tetapkan had harga siling bagi petrol RON 95 dan diesel. Sepenat Tahun Baharu Cina, perjumpaan bersemuka bersama penghuni di semua institusi penjara seluruh negara tidak dibenarkan. Berita sepenuhnya. Kerajaan bersetuju untuk menetapkan had harga siling bagi petrol RON 95 dan diesel masing-masing pada paras RM2.05 dan RM2.15 seliter. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam satu kenyataan semalam berkata, langkah itu dibuat bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga minyak yang ketara apabila harga sebenar minyak di pasaran global meningkat. Beliau berkata, paras harga siling bagi kedua produk itu lebih rendah berbanding had harga yang dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu pada 2019. Harga berkenaan adalah RM2.08 seliter bagi petrol RON 95 dan RM2.18 seliter untuk diesel. Kerajaan akan menampung perbezaan harga pasaran sebenar dengan harga runcit yang ditetapkan secara mingguan melalui peruntukan subsidi. Keputusan itu diambil berdasarkan tren harga pasaran sebenar produk petroleum yang semakin meningkat susulan peningkatan permintaan minyak mentah dunia yang turut dipengaruhi oleh pembukaan semula pelbagai sektor ekonomi di seluruh dunia. Tambah beliau, tren harga minyak global itu turut dipengaruhi oleh pelan vaksinasi COVID-19 yang mula dilancarkan secara beransur di seluruh dunia. Dalam pada itu, program imunisasi kebangsaan di Malaysia akan bermula hujung bulan ini. Sempena sambutan Tahun Baharu Cina yang disambut esok, perjumpaan bersemuka antara keluarga dan penghuni penjara di semua institusi penjara seluruh negara adalah tidak dibenarkan. Jabatan Penjara dalam kenyataan memaklumkan sesi perjumpaan berkenaan bagaimanapun diganti dengan kemudahan panggilan telefon prabayar yang disediakan di seluruh institusi penjara. Menurut kenyataan itu lagi, pertimbangan itu dibuat sebagai langkah mencegah penularan COVID-19 dan orang awam yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada institusi penjara yang berkaitan. Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan terus komited melaksanakan pemantauan lebih ketat terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Ia membabitkan pergerakan orang awam, pengoperasian sektor ekonomi, perkhidmatan dan sektor perdagangan. Pemangku Ketua Polis Labuan, DSP Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani berkata, walaupun terdapat beberapa penambahbaikan dan kelonggaran yang diberikan, pihaknya sentiasa memeriksa premis yang berkaitan agar tidak ada pelanggaran SOP dilakukan. Selain itu, aktiviti rentas negeri masih tidak dibenarkan melainkan hal-hal kecemasan yang munasabah. Justru itu katanya, pergerakan itu perlu mendapatkan permit kebenaran rentas negeri yang dikenakan oleh PDRM. Di samping itu, beliau turut menekankan pergerakan dan aktiviti orang awam agar sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Beliau berkata, keingkaran berbuat demikian akan menyebabkan tindakan undang-undang diambil dengan mengenakan kompaun ke atas individu yang melakukan kesalahan. Sehingga semalam, sebanyak 163 kompaun direkodkan dengan pelbagai kesalahan yang dilakukan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan Task Force PDRM Labuan terus diperkukuhkan dengan pertambahan daripada 8 pasukan kepada 12 pasukan di Labuan yang dianggotai seramai 48 orang terdiri daripada PDRM dan Angkatan Tentera. Menurut DSP Muhammad Ibrahim, pasukan itu berperanan mengawal dan memantau perkembangan semasa di sekitar Labuan. Selain itu, pasukan itu juga turut dibantu oleh Jabatan Sukarelawan Rela bertugas di Sekatan Jalan Raya SJR bagi memperkasakan penguatkuasaan peraturan, undang-undang dan SOP sedia ada. Beliau berkata terdapat agensi lain turut bersama memastikan pematuhan SOP yang dikuatkuasakan. Antaranya Penguatkuasa Perbadanan Labuan, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Imigresen dan Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Beliau berkata demikian dalam slot Roja-Roja Labuan FM. Jom
Program iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program Anda dengan package harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087 424216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat. Berita ini disiarkan dari bagian berita elang semasa RTM Labuan. Penjelasan mengenai kewajipan mematuhi prosedur operasi standard SOP berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam memutuskan rantaian COVID-19 terus dipertingkatkan. Untuk itu, Jabatan Penerangan Labuan mengadakan program penyerahan bahan penerbitan kempen pembudayaan norma baharu dan proklamasi darurat di lokasi sekatan Jalan Raya SJR Batu Arang pagi tadi. Pengarahnya, Encik Supian Musa berkata, program itu bagi memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pematuhan SOP PKP. Ia sekaligus memberi kesedaran warga Labuan tentang kebaikan mengamalkan norma baharu kehidupan, lebih-lebih lagi untuk melandaikan pandemik itu. Sebabnya penerbitan ini adalah semata-mata untuk semua masyarakat. Selain daripada kita membuat bahan melalui IOW, roja-roja dan juga bahan penerbitan, kita edarkan supaya masyarakat itu lebih paham dan lebih sedar dan tidak ada lagi komplain bahwa SOP ini membebankan. Tapi SOP ini sebenarnya untuk kita memerangi COVID-19 ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengedarkan risalah kepada pemandu kenderaan yang melalui lokasi tersebut yang turut dihadiri pemangku Ketua Polis Labuan DSP Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani dan pengerusi MPP Labuan Encik Zulfaizal Abdul Manan. Mengenai proklamasi darurat, Encik Supian berkata, rata-rata masyarakat masih keliru dan kurang faham tentang perkara itu. Justru beliau menjelaskan, ia bukanlah merujuk kepada perintah berkurung, akan tetapi usaha bersama memerangi penularan virus COVID-19 dalam kalangan penduduk. Sebanyak 270 kampit beras diagihkan Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan menerusi program My Beras Fasa 1 kepada MPP Subzon 1 dan Subzon 2 untuk diagihkan kepada ketua kampung di zon masing-masing. Agihan itu dilaksanakan secara pandu lalu yang diadakan di Balai Raya Kampung Sungai Keling dan Balai Raya Kampung Pantai semalam. Majlis penyerahan itu turut dipantau oleh Jawatan Kuasa Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah PKOB yang diketuai oleh Jabatan Pertahanan Awam APM Kapten Japlin Siping. Menurut pengurusi MPP Zon Labuan Encik Muhammad Zulfaizal Abdul Manan, MPP Subzon 2 yang melibatkan 6 buah kampung menerima agihan My Beras sebanyak 180 kampit. Manakala MPP Subzon 2 membabitkan 3 buah kampung menerima 90 kampit beras. Katanya setiap kampung akan menerima 30 kampit beras yang diserahkan kepada ketua kampung masing-masing untuk diagihkan kepada penduduk kampung yang layak menerima bantuan tersebut. Jelasnya lagi, penyerahan kepada MPP Subzon 3, 4 dan 5 akan dibuat secara berperingkat bermula Jumaat ini dengan konsep yang sama, iaitu pandu lalu. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1,5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 29 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Kerajaan setuju tetapkan had harga siling bagi petrol RON 95 dan diesel. Sempena Tahun Baharu Cina, perjumpaan bersemuka bersama penghuni di semua institusi penjara seluruh negara tidak dibenarkan. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Izzuandi Jaludin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.